Kembali dalam berita wilayah. Rahmat Syawal memberi iktibar kepada mereka yang terkesan dengan pengalaman hidup. Ramai juga yang tersenyum dengan limpahan rezeki diterima sepanjang bulan tersebut. Perinciannya kita terus berlintas langsung dari Negeri Sembilan bersama rakan penyampai Azlina Kamarudin. Silakan Azlina. Kesal dengan perbuatan lalu dan mahu menjadi insan yang lebih baik demi agama, keluarga dan bangsa. Kehidupan penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Jelebu juga lebih tenang setelah menjalani rawatan I pulih di bawah pemantauan pegawai bertugas. Menurut Pengarah Puspen Jelebu, Nur Asikin Ahmad, aspek biologi, psikologi, spiritual dan sistem atau polisi digabungkan bagi menangani permasalahan dihadapi penghuni dan meneruskan pelan rawatan terhadap mereka. Dalam model air pulih dia menggunakan mengadaptasi antaranya daripada SAMSA itu sendiri, daripada program kita adaptasi daripada program matrix, kita adaptasi daripada pelbagai model daripada luar dan juga daripada pengalaman kita sendiri, kita satukan dan jadikan dia sebagai satu model air pulih yang lebih kompleks yang sesuai dengan kita punya klien yang di Malaysia. Sometimes model-model luar ni dia tak sesuai dengan kita punya, tapi macam contoh model matrix itu sendiri kita adaptasi dan kita implementkan berdasarkan culture kita. So kita combinekan dan kita ADK melihat pendekatan model air pulih itu yang punya elemen dari segi biologi, psikologi, spiritual dan juga satu sistem atau polisi itu dapat membantu kepulihan klien kita sebab dia satu yang kompleks. Sementara itu, penghuni yang ditemui mengakui pelbagai iktibar dikutip menerusi pengalaman rawatan di Puspen Jelebu. Rumah yang saya pulih di sini agak amat besar lah. Dari segi ketenangan tu, dari segi amal ibadah yang dilakukan tu. Sebab kita melalui proses di sini ada air pulih, kita ada aidin, maksudnya lebih kepada amal ibadah lah. Solat 5 waktu. Dan kemudian kita ada program tilawah Quran dan juga zikir dan kimulan lah. Banyakkan hikmah yang saya dapat ni, hikmah yang besar lah dari segi pendekatan diri saya pada orang Ta'ala. Sebenarnya dalam ni kita banyak belajar tentang mendisiplinkan diri sendiri dan mengikuti masa. Itulah yang paling penting dalam ni, disiplin lah. Sebab apa yang saya belajar dalam ni, sebelum ni jadual kehidupan harian saya memang tak tahu lah. Kita tidur pun ikut, tak ada time. Kadang-kadang tak tidur sampai 2-3 hari. Bila dalam ni kita dah bebas daripada dadah ni, mana kata time frame kita terjaga. Time kita untuk tidur, time untuk kita solat, dan macam-macam lagi lah. Tapi yang paling ketara sekali dalam ni, apa yang saya dapat belajar lebih untuk menghormati orang lain, menghormati diri sendiri, belajar menerima apa saja kelebihan yang saya ada dan kekurangan yang saya ada. Dan masa tu juga saya banyak belajar tentang ilmu-ilmu agama di sini. Mana sebelum ni waktu dia di luar, boleh kata kalau kata dengan budak-budak tadika pun mungkin kita malu lah nak baca alif fatah pun tak lepas kan. Tapi di sini alhamdulillah masa sekarang ni saya kalau kata ada yang baru nak belajar Iqra tu, saya dah mampu tekuk dan mampu mimpin apa. Hari pertama tu mungkin rasa macam bila dia kata jatuhkan hukum, okey duduk di pusat bulan tu rasa macam takut tu ada, takut ini macam penjara ke macam mana keadaan yang kita tak tahu kan, tempat tu tak pernah tengok pun. Diorang cadang kan terus pergi diletakkan di pusat pemulihan ni kan. So bila dah sampai tu adalah musahabah diri tu, rasa macam aku kena berubah, kena buatlah yang terbaik apa yang aku boleh buat kan. Kita terkenal diri kita kan. So saya mula belajar ilmu, belajar agama, mengaji Al-Quran, sehingga alhamdulillah paling yang saya boleh banggakan, saya duduk sini selama setahun, saya boleh khatam Al-Quran sebanyak 10 kali. Dan saya kalau kat luar tu memang setahun pun susah nak dapat lah kan. So lepas tu saya belajar ilmu lain dan saya berniat nak membantu kawan-kawan lain-lain untuk kepulihan. Setelah hampir 12 tahun menerima manfaat bantuan asnaf miskin daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mains, S. Roah Tawil 48 tahun mengambil keputusan menarik diri daripada senarai penerima bantuan. Keputusan diambil selepas kehidupannya kini bertambah baik. S. Roah yang tinggal di kampung Pulau Bongik Rembau kini mampu berdikari dan menyara kehidupan dengan berniaga kuih muih. Sampai
Anak saya yang nombor 2 belajar Sabah. Dengan duit bantuan 250 tu saya gunakan untuk yuran. Semua sekali saya kumpul sikit sampai dah dapat masuk U tu dengan duit bantuan JKM, Baitumal, yuran tu. Lepas tu saya mohon PTN. Alhamdulillah lah. Dengan duit PTN tu lah digunakan untuk belajar, dan duit Baitumal ni saya bagi dia untuk dia seorang dia untuk belanja dia. Sementara itu, Pengarah Jabatan Zakat Mains Mahadi Ali berkata, zakat merupakan instrumen membantu golongan sasar, terutama fakir miskin, bebas daripada kepompong kemiskinan. Muak sangat sebut ni sebab dia asnaf utama dan dia memang perlu diperhatian lebih, dan banyak bantuan-bantuan yang kita telah susung untuk mereka ni. Kalau masuk atau berdaftar sebagai fakir miskin ni, tu dapat package tu. Kalau macam tu lebih kurang, dia bantuan kewangan bulanan, keperluan asas bulanan. Apa lagi kalau dia ada anak sekolah kan, dapat bantuan persekolahan. Kalau anak dia IPT, ada bantuan pelajaran untuk anak ni. Apa lagi, kalau dia ada kemampuan ataupun dia ingin kembangkan diri mereka untuk dari segi keusahawanan, kita ada program pembangunan keusahawanan. Seramai 12 orang penerima skim bantuan dilaporkan berjaya keluar daripada kemiskinan tahun ini. Pemilik kucing kini tidak lagi resah mengenai kebajikan haiwan peliharaan itu, terutama ketika pulang ke kampung sempena cuti perayaan. Semuanya ditanggung beres menerusi perkhidmatan mengasuh kucing ke rumah atau lebih dikenali sebagai pet sitter. Wartawan pelatih Nur Syafiqah Muhammad Ghazali ada laporannya. Berpengalaman lebih 16 tahun, Ros Syamiza Badrul Hisham menjadikan perkhidmatan mengasuh kucing ke rumah sebagai pendapatan sampingan sejak September tahun lepas. Bermula dengan memberi makan dan minum sehingga membersihkan bekas najis dan teman sepermainan si comel, perkhidmatan disediakan Ros Syamiza mendapat pujian pelanggannya. Okey, permulaan orang tu is a trust kan. So orang memang awak masuk dalam, macam first impression dia dekat kita, awak masuk dalam rumah. Cakap yes, kita memang masuk dalam rumah and you kena bagi kita kunci semua everything lah. Lepas tu dia cakap okay, kalau so kita macam cakap dengan dia, okay, kalau puan nak get trust dengan kita, why not kita punya home base dekat Senawang. So puan boleh datang jumpa kita dulu dan kita boleh discuss everything, sebab nanti kita pun akan buat site visit. Beliau tidak menyangka perkhidmatannya semakin mendapat sambutan, terutama sepanjang cuti Aidilfitri hingga meraih pendapatan ribuan ringgit. Sementara itu, penjagaan haiwan peliharaan seperti kucing yang betul penting. Pakar veterina Dr. Azliza Ahmad yang berpengalaman 17 tahun merawat kucing menyarankan haiwan tersebut tidak ditinggalkan lebih 3 hari bagi mengelak masalah kesihatan serta tekanan. Kenapa yang tu antara option dia yang kita mungkin cat parent boleh pilih, sebab kucing selain daripada pet sitter datang, dia berada dalam keadaan rumah dia sendiri. So dia selesa dengan keadaan rumah dia, rumah kucing tersebut, jadi dia tak akan stres lah bila masuk hotel ataupun tak ada orang pantau. Ragamnya yang manja dan rupanya yang comel mampu membuatkan sesiapa sahaja tertarik dengannya. Akan tetapi, penjagaan si comel pada musim perayaan ini juga harus dititik beratkan. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih Azlina langsung dari Negeri Sembilan.